Jadi ini antaranya dalam satu kitab bagaimana kita nak solat. Macam tadi disebutkan dalam hadis, lihat bagaimana Nabi solat. Solatlah bagaimana Nabi solat. Maka kita nak solat yang berkualiti, solat yang baik insya-Allah. Maka ini antara perkara-perkara yang dihimpunkan dalam beberapa kitab bagaimana cara solat yang baik. Ini ada antaranya menghadap kiblat, meletakkan sutrah. Sutrah ni apa? Meletakkan penghadang ketika kita solat. Dengan tujuan untuk elak, katalah contoh kita tengah berdiri, tengah solat, orang tak tahu kita solat pula dalam keadaan tempat yang mungkin terbuka dan sebagainya, maka sutrah, tempat untuk kita tahu ataupun penghadang kita letakkan supaya kita nak orang tahu bahawa waktu tu kita solat, maka ini sutrah. Jangan lalu depan kita. Kalau nak lalu sebalik daripada penghadang tadi. Itu contoh dia. Meletakkan sutrah. Kemudian berdiri tegak. Ini semua ni kalau kita tengok balik pada 21 perkara yang saya highlightkan ini, yang merah-merah itu adalah rukun solat. Rukun solat. Rukun solat yang kita akan bincangkan juga secara detail sekejap lagi insya-Allah. Kita akan bincangkan perkara-perkara ini, bagaimana juga dengan sunat dalam solat pun kita akan bincangkan secara lalu insya-Allah. Kalau ada apa-apa persoalan insya-Allah lepas ni kita boleh bincang. Baik. Ini antara perkara-perkara yang kita kena take note. Rukun solat yang kita dah sebutkan tadi ada 13 rukun solat. Okey, sebelum itu kita lihatkan ini sebelum kita pergi kepada rukun solat. Solat itu apa? Dari sudut istilah bahasa, solat itu adalah doa. Doa. Sebab apa? Dalam solat itu kita banyak kita punya komunikasi dengan Allah. Banyak doanya, banyak permintaannya, banyak ucapan-ucapan dalam setiap pergerakan solat itu merupakan doa. Maka dalam istilah syarak, apa dia? Perlakuan atau perbuatan yang diiringi dengan bacaan-bacaan tertentu yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Maka perlakuan dan perbuatan. Sebab itu kita akan bincang juga nanti rukun, daripada 13 rukun tadi kita ada pembahagian. Ulama' membahagikan pula kepada 3 perkara. Daripada 13 rukun tadi dibahagikan pula kepada 3 perkara. Rukun. Daripada 13 dibahagikan kepada 3 perkara. Rukun qauli, rukun fa'li dan rukun qalbi. Yang mana daripada 13 dibahagi-bahagikan. Kita akan bincang juga insya-Allah. Maka kita lihat ini dulu. Sebelum kita tengokkan lebih jauh, ini antara qala Rasul miftahus salah at-tuhur wa tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim. Riwayat Abu Dawud. Maksudnya anak kunci solat itu adalah kebersihan. Sebab itu kita kena betul-betul suci daripada hadas besar, hadas kecil, mulakan dengan berwuduk. Dan yang mengharamkannya ialah takbiratul ihram. Wa tahrimu at-takbir. Apa maksudnya ini? Nanti saya bincang. Saya bagi tahu. Wa tahlilu at-taslim. Dan yang menghalalkannya ialah memberi salam. Apa yang dimaksudkan dengan haram dan halal ni dalam hadis ni? Apa yang dimaksudkan dengan yang mengharamkannya itu takbir, menghalalkannya itu salam. Ulama menyebutkan yang haram itu maksudnya apabila seseorang dia niat nak melakukan solat, maka takbiratul ihram tadi yang diangkat itu, yang dimulakan dan disertakan dengan niat, maka bermaksud haramlah ke atasnya melakukan beberapa perkara yang sebelumnya halal bagi dia. Contoh dia apa? Sebelum daripada kita nak solat tadi, yang halal tadi makan, minum, berbual, bercakap, bekerja, berlari, melompat, semua tadilah kan. Kita nak bercakap selain daripada apa yang kita sebut dalam solat tadi, semualah. Itu semua halal, benda yang halal. Tapi kita angkat je takbiratul ihram dengan niat kita nak solat, maka segala yang tadi makan, minum, cakap, apa-apa tadi, dikira haram. Dalam hadis ini disebut haram, maksudnya bukanlah haram kalau kita buat dosa, tapi haram bila kita buat terbatal ataupun tidak kira solat kita tadi terbatal. Begitu maksudnya. Maka seterusnya apa yang dimaksudkan dengan halal? Ulama kata yang dimaksudkan dengan halal, menghalalkannya ialah memberi salam. Maksudnya menghalalkan semua yang dilarang tadi. Kita boleh makan balik, kita boleh minum balik, kita boleh bercakap balik. Semuanya tadi adalah bila kita ucap salam sahaja, maka berakhirlah perkara-perkara yang tadi. Maksudnya yang tadi tak boleh tadi, lepas ucap salamnya
kita boleh buat. Itu maksud dalam hadis yang disebutkan tadi. Itu. Baik. Jadi alhamdulillah. Sebab itu dalam kita sebut solat tadi ada beberapa perkara lah kita akan bincangkan bila berkaitan tentang rukun. Baik, ini antara lain sebelum saya sebutkan tadi tentang 13 rukun, 3 pembahagian dalam rukun tadi, insya-Allah kita tengok ini dulu. Baik, dalam Al-Quran Allah berfirman, antara firman Allah maksudnya, maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka jadikanlah solat itu yakni sebagaimana biasa. Sesungguhnya solat itu fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Solat fardu itu ada waktu-waktunya. Berbeza dengan solat sunat. Solat sunat kita boleh buat bila-bila, kan? Ada waktu afdalnya. Tapi solat fardu itulah waktunya, tidak ada pilihan yang lain. Maka tengok lagi, qala Rasul as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu tiang agama. Sesiapa yang mengerjakannya dia menegakkan agama. Sesiapa yang meninggalkannya dia meruntuhkan agama. Sebab itu moga-moga tadi kita sebut solat ini adalah perkara pertama yang akan dihisap, amalan yang akan ditanya. Maka kita tengok ini, kita masuk kepada dalam secara detail dalam bab solat. Baik. Kita lihat yang pertama, rukun solat berdiri tegak bagi yang berkemampuan. Bagi yang berkemampuan, maksudnya siapa mampu berdiri tegak, menunjukkan kita bersedia untuk mendatangi solat tadi. Siapa tak mampu duduk, siapa tak mampu berbaring, siapa tak mampu gunakan bila berbaring tadi gunakan tangan anggota tadi yang semampunya. Kalau rukuk, sujud. Tapi kalau tak mampu lagi gunakan isyarat mata. Sampai kan ulama kata kalau isyarat mata pun tak mampu, ada orang yang terkejil di mata dia kan. Bila sakit tu terbaring, mata tak boleh berkelip-kelip, mata pun tak boleh bergerak, tapi hidup, nafas hidup lagi, ada lagi. Maka sehinggakan saat itu gunakan dalam hati, niat hati. Solat guna niat hati ataupun pergerakan tadi melalui hati. Sehinggakan sebegitu sekali. Subhanallah. Maka kita tengok rukun solat berdiri tegak bagi yang mampu, berdiri tegak menghadap kiblat dan pandangan mata melihat pada tempat sujud. Itulah sebaik-baiknya. Sebab apa? Ada yang kata adakah wajib mata kita melihat tempat sujud? Tidaklah jatuh wajib. Tetapi bila kita kata bila pandangan itu kita jatuhkan pada tempat sujud, maka kita akan lebih fokus, kita akan lebih khusyuk. Berbanding kalau mata kita duk melilau, tengok jam ke, kita berdiri tegak ni tak bergerak-gerak, bahu tak bergerak-gerak, tapi mata melilau kan. Mata tengok orang lah yang depan tengah solat, tengok baju orang tu ada warna apa, ada colour apa, ada corak apa, contoh. Memang ianya tidak membatalkan solat kerana itu hanya pandangan mata, tidak menggunakan pergerakan tubuh. Tetapi akhirnya kita tengok kita akan jadi orang yang tidak khusyuk, tidak fokus dalam solat bila kita melilau-lilau melihat perkara-perkara lain. Itu. Baik. Dan kita lihat lagi, bila kita sebut tentang berdiri tegak, apa disebutkan ini dalam keadaan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi menyebutkan salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin. Bersolatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tiada kemampuan, duduklah. Dan jika tidak berkemampuan, maka dalam keadaan mengiring di atas rusukmu. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Maka bila kita sebutkan ini antaranya solat dalam keadaan berdiri. Maka kita sebut tadi bila pandangan mata sebaiknya pandang melihat kepada tempat sujud. Baik. Selain daripada itu kita tengok juga ini. Ada juga perkara-perkara yang dibincangkan adalah berkaitan tentang kadar jarak kaki. Kan kalau saya buat kem solat ni secara fizikal mudahlah kan kita nak tunjuk secara praktikalnya bagaimana dan sebagainya. Secara online ni dia cuma tengok gambar begini je lah. Baik. Kalau kita kata jarak di antara dua kaki kita tumit kepada tumit tadi, jarak dia kan macam mana? Baik, sebaik-baiknya disebutkan apa? Mazhab Imam Asy-Syafi'i menyebutkan sebaik-baiknya adalah kadar sejengkal. Itu bagi orang lelaki kan kadar sejengkal. Kalau orang perempuan tu rapatkan sikit, itu lebih baik. Tetapi, kan ada tetapinya. Perkara dalam kita kata permasalahan ataupun persoalan berkaitan tentang jarak daripada kaki, tumit kaki ke tumit kaki yang sebelah satu lagi itu juga adalah bukanlah kita kata kena ikut juga, kena ukur juga yang sama. Tidak semestinya.
Kalau tak apa, kita kata jarak yang tak sama adakah batal solat? Tidak. Sebab tu kena faham ya, batal solat yang tadi kita dah bincang itu sahaja 13 tadi. Selain daripada itu tidak. Maka apa yang kita sebut tadi, baik selalu saya sebut begini, ya, orang perempuan sebaik-baiknya kita rapatkan jarak kedua tumit kita tadi, rapatkan sebaiknya. Tetapi ya, kalau ada orang yang badannya jenis yang berisi sikit contoh, ya, ataupun jenis kakinya yang jenis yang ialah peha yang tak boleh, ya, kalau rapat-rapat tadi sangat pehanya nanti nak terjatuh, tak stabil lah contoh. Maka kalau dalam keadaan itu kita perlulah berdiri dalam keadaan kita selesa. Kan selesa. Dah pula dia kata, oh kan tadi kata orang perempuan berdiri kena rapatkan kaki, kena sebaik-baiknya rapat. Maka dia pun nak rapat. Sedangkan peha dia ni kalau rapat ni dah bersentuh ya, dah bergesel dah ni ya. Yang sikit lagi kalau orang tolak boleh jatuh, tak stabil contoh. Maka dalam keadaan ini, dalam keadaan-keadaan tertentu sebegini, berdirilah dalam keadaan yang kita selesa. Berdirilah dalam keadaan yang kita rasa stabil. Kita berdiri dalam keadaan yang stabil. Itu lebih baik. Ya, jadi ini panduan-panduan yang kata sejengkal dan sebagainya itu panduan. Ya, tapi kalau rasa kalau kita buat agak-agak tak selesa, contoh kan sebab badan agak gempal dan sebagainya, maka kita berdiri dalam keadaan yang selesa. Baik. Itu dalam perihal kaki, ya, dalam perihal berdiri tegak. Baik, kita tengok pula yang seterusnya rukun solat yang kedua, niat. Baik, penganjur kepada puan syuhada nanti bagi maklum pada saya ya, sampai bila ni saya boleh saya boleh teruskan Kalau kata kena berhenti, kita berhenti dululah ya. Kemudian nanti kita sambung. Ya, kalau kata nak habiskan 13 ni saya takut pukul 10.30 pun tak habis. Ya. Jadi kena maklum pada saya juga. Ya, baik. Sekarang ni saya terus dulu ya. Baik. Kita tengok rukun solat yang kedua adalah niat. Niat ni bergantung pada waktu solat yang kita nak dirikan tadilah. Dengan syarat tadi apa? Dengan syaratnya yakin waktu solat tadi dah masuk. Ya, janganlah kita agak-agak ataupun kita kata dah kot. Kan? Kita tak yakin. Maka rupa-rupanya tak masuk lagi. Ya, yakin ketika itu. Maka niat. Maka bila kita sebutkan tentang niat, ya, dalam yalah, kita yakin dalam hadis pun disebutkan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 pun Allah sebutkan bahawa diperintahkan supaya menyembah Allah mengikhlaskan dalam ibadahnya, kemudian tetap teguh dalam tauhid, mendirikan sembahyang, dan yang demikian itulah agama yang benar. Maka dalam ayat ini nak sebutnya solat itu solat yang perlu kita tahu solatnya apa yang kita nak buat tadi dalam keadaan yang tetap teguhnya. Kita nak solat tadi, kita tahu niat untuk solat apa, solat zuhur ke, solat asar ke, solat subuh ke. Janganlah terbalik. Kan, janganlah terbalik. Contoh belum lagi maksud selalunya macam ni ya, belum lagi masuk maghrib kita nak kita dah niat untuk solat maghrib ya. Sedangkan begitulah ya, kita tengok confirm dulu waktu solat tadi, kita mendirikan atau mengerjakan solat ke atasnya. Baik, niat ya. Maka kalau tadi sebelum kita terus dalam bab rukun tadi kan 13 rukun, ada 3 pembahagiannya. Jadi ibu puan muslimat boleh catat sebab dalam nota saya dalam slide ni tak ada. Jadi catat untuk catat di mana-mana supaya tidak lupa ya. Rukun dalam solat tadi kita dah bincang, dalam 13 rukun tadi ada 3 pembahagiannya. Yang pertama adalah rukun kauli. Kauli adalah rukun yang perlu kita buat, iaitu ucapan. Ya, rukun kauli ni ada 5 rukun. Daripada 13 rukun tadi, 13 rukun solat yang kita kena sempurnakan, 5 daripada 13 itu adalah rukun kauli, rukun yang kita gunakan ucapan, kena lafaz. Ya, apa dia? Iaitu yang pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu kena sebut, itu kauli. Yang kedua, surah Al-Fatihah. Sebab itu bila rukun kauli, paling-paling tidak kita kena baca dan telinga kita mampu dengar apa yang kita sebut. Ada orang yang dia sebut, mulut dia bergerak tapi tak dengar bunyi. Contoh kan, kadang-kadang orang sebelah dia pun tengok dia ni sebut ke tidak. Kadang-kadang mulut pun tak bergerak. Contoh begitu. Jadi ini rukun kauli kita kena jaga. 13 rukun itu perlu kita tunaikan, sempurnakan. Maka 5 daripada 13 itu adalah kauli yang gunakan ucapan. Ya, Al-Fatihah kita kena dengar dengan telinga kita, dengar ya, ucap. Kemudian tahiyat ya, tahiyat al-akhir
selawat ke atas Nabi dan tahiyat akhir dan salam. Salam pertama waktu kita habis tu Assalamualaikum warahmatullahi itu rukun kauli. Ada 5 rukun kauli. Kemudian yang kedua apa dalam 13 tadi? Rukun kauli ada 5. Yang kedua adalah rukun fi'li. Fi'li ni perbuatan yang kita guna anggota kita ni, perbuatan kita. Dalam rukun fi'li ada 6. Maksudnya tadi 5 tambah 6 dah ada 11. Jadi 6 rukun fi'li yang perbuatan. Apa yang perbuatan tu? Catat ini. Rukun yang ada perbuatan, yang guna perbuatan. Kalau kita tak guna ataupun tak buat, maka boleh terbatal solat kita. Kerana itu rukun. Apa? Berdiri dengan betul. Ini berdiri betul bagi yang mampu lah. Ini kalau tak mampu tadi disebutkan dalam hadis apa? Duduk. Kalau tak duduk, mengiring. Itu antaranya. Berdiri. Ataupun yang kedua rukuk. Dalam keadaan rukuk. Rukuk pun nanti kita bincang. Itu pun perbuatan daripada kita berdiri, daripada rukuk. Berdiri kepada rukuk. Rukuk itu perbuatan. Kemudian rukuk i'tidal, daripada rukuk sami Allahu liman hamidah, naik balik i'tidal. Kemudian sujud. Sujud itu perbuatan. Kita tengok perbuatan. Saya sebut perbuatan dia punya ucapan dalam sujud tadi, ucapan dalam rukuk tadi sunat. Nanti kita tengok pula apa pula itu. Maka ini perbuatan yang perlu untuk kita sempurnakan dalam solat. Duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir. Itu antara perkara-perkara rukun fi'li. Kemudian kita tengok pula yang ketiga adalah rukun qalbi, iaitu daripada dia bukan ucapan, bukan perbuatan, tapi daripada hati. Antaranya niat. Ada 2 pula rukun qalbi, niat dan tertib. Tertib tu maksudnya kita buat mengikut turutanlah, susunan yang betul. Tidaklah sujud ke rukuk ke i'tidal. Tidak. Maksudnya dia mengikut susunan. Rukuk, i'tidal, sujud. Tidaklah dia lompat-lompat daripada rukuk patutnya i'tidal, tapi rukuk terus sujud. Contoh begitu. Tidak. Maka tertib. Maka ingat, daripada 13, 5-nya kauli, ucapan, 6-nya fi'li, perbuatan, dan 2-nya adalah qalbi. Ini adalah rukun yang perlu kita jaga. Itu. Baik. Jadi kita dah settle tentang rukun tadi. Ini niat. Niat pula, niat ini pula ada beberapa perkara dia. Kan, niat ini pula ada beberapa perkara yang perlu untuk kita take note. Untuk kita jelas tentang niat ini. Sebab niat ini dia ada 3 perkara yang perlu kita jaga. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahawa dalam solat fardu kita perlu jaga 3 benda ini, antaranya qasad, antaranya yang kedua adalah ta'arud, dan yang kedua adalah ta'yin. Qasad, ta'arud dan ta'yin. 3 benda ni dalam niat. Apa benda tu? Okay, kita tengok satu-satu ya ibu muslimat. Siapa yang mungkin sebelum ni tak pernah dengar, ini dia. Qasad itu apa? Qasad itu ialah ucapan. Contoh dia seperti mana? Contohnya ucapan begini. Aku solat. Usalli. Aku solat. Sahaja aku solat. Kemudian ta'arud itu adalah fardu. Ucapan fardu tadi. Manakala ta'yin adalah waktu kita nak solat. Kita sebut waktu zuhur ke, waktu asar ke, waktu maghrib ke dan sebagainya. Itu namanya ta'yin. Waktu solat itu kita sebut. Maka secara generalnya, secara penuhnya kena ada 3 benda ni lah. Qasad, ta'arud dan ta'yin. Maksudnya kita sebut aku solat fardu zuhur. Itu contoh kalau zuhur. Aku solat fardu maghrib. Itu kalau maghrib. Itu 3 perkara yang perlu kita jaga dalam niat. Kalau kita tak sebut yang 4 rakaat, kita tak sebut 2 rakaat, tak mengapa. Sebab kita dah jaga yang 3 benda ini. Aku solat fardu maghrib. Kan ini bagi orang yang was-was terutamanya. Dia jaga 3 benda ni dah boleh kira niat. Kalau kita ni yang sempurna, yang sehat, waras, maksudnya yang tak was-was ni, habiskanlah sampai habis. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sempurnakan, itu lebih baik. Tapi kalau orang yang rasa dia was-was kan, niat-niat lupa, niat-niat terganggu dan sebagainya, jaga 3 benda tadi pun dah kira niat yang sah. Baik, dah dianggap solat yang sah.
Baik ya, setakat itu ada faham ya? Faham? Kalau ada apa-apa nanti boleh tanya insya-Allah. Ya, qasad, ta'arad dan ta'yin. Ya, dalam nota ni tak ada ya, mungkin boleh catat. Dan seterusnya kita dah bab niat, kita pergi pula pada yang ketiga. Baik, yang ketiga ini apa? Yang ketiga pula adalah takbiratul ihram. Sebelum kita pergi pada takbiratul ihram, ini antara ya disebutkan dalam kitab yang saya baca ni, tengok ya, niat tadi kan, kita jaga 3 perkara. Aku solat fardu zuhur. Itu adalah bagi sesiapa yang diganggu perasaan was-was, penyakit was-was, penyakit yang betul ke niat ni? Dia ada diganggu penyakit gangguan itu. Maka solatlah tanpa apa yang kita sebut tadi secara ringkas tadi pun tak mengapa. Kemudian orang yang kedua ni, tadi yang pertama was-was, yang kedua pula untuk orang yang dia sukar, susah untuk hadirkan hati waktu solat. Maksudnya apa? Bila dia niat tu, dia menerawang kan. Bila niat, sebenarnya niat nak solat ni tapi hatinya susah untuk dihadirkan, susah untuk khusyuk, susah untuk susah lah bagi dia. Ada orang yang berpenyakit-penyakit hati ni macam-macam. Jadi bila dia niat dalam keadaan yang ringkas itu, moga-moga dia mulakan dengan solat, maka solat tadi jadi dia tak payah ragu dah lah solat ni sah ke tidak dan sebagainya. Maka itulah kita sebut ya dalam keadaan niat. Baik, kita teruskan kepada takbiratul ihram. Baik. Takbiratul ihram ya, kalau kita sebut takbiratul ihram, mengangkat tangan pada paras telinga sambil menyebut perkataan Allahu Akbar. Hams ya, kalau siapa yang belajar hukum tajwid dalam Al-Quran, alif kaf tanda mati itu kita baca secara hams. Hams tu maksudnya kita ada keluar angin sikit. Jangan baca ada pula orang baca Allahu Akbar. Dia ada qalqalah pula ya, salah lah ya. Sebab kaf tidak ada qalqalah. Qalqalah untuk qaf. Ya, kalau kita baca akbar ada qalqalah, maksudnya huruf dah salah dah. Kita menggantikan kaf kepada qaf. Ya, tak ada maksud pula nanti. Ya, jadi akbar ya, Allah Maha Besar. Jadi kena sebut dan juga tangan. Tangan pun kita lihat tangan lelaki dan perempuan berbeza dalam takbiratul ihram. Ya, tangan lelaki direnggangkan ya, daripada kita kata tangan ini direnggangkan daripada rusuk, direnggangkan dibuka, dan orang perempuan dirapatkan. Ya, itu. Baik, niat solat disertakan bersama dengan takbir. Baik. Ini antaranya kita tengok dalam rukun solat takbiratul ihram. Kita lihat antara apa yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembuka solat ini permulaannya adalah ihram ya, maka kita mulakan dengan takbiratul ihram. Dan apa takbir yang lain. Baik, takbir permulaan ini pun kena take note ibu-ibu muslimat. Takbir permulaan yang kita mula solat tadi, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang lain, contoh daripada rukuk nak ke itidal ke sujud pun kita sebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidaklah dipanggil takbiratul ihram, itu dipanggil takbir intiqal. Ya, takbir yang kita nak memisahkan ataupun memindahkan daripada satu pergerakan kepada pergerakan solat yang lain. Ya, nak katanya daripada rukuk tadi nak naik itidal. Daripada itidal, daripada satu pergerakan kepada pergerakan lain. Contoh kan, itidal, kita dah sami Allahu liman hamidah. Kemudian kita nak turun, Allahu Akbar. Daripada sujud nak kepada pergerakan seterusnya, Allahu Akbar. Ya, jadi itu namanya takbir intiqal, iaitu takbir yang kita nak maklum bahawa itu adalah berlakunya perpindahan daripada satu pergerakan solat kepada satu pergerakan solat yang lain. Baik. Setakat ni ada apa-apa persoalan ibu-ibu muslimat? Ada tak persoalan? Yang dah hampir ke 10 ni, kita baru rukun yang ketiga, kita ada 10 lagi berbaki. Subhanallah. Sebab tu saya kata kalau kita habiskan malam ni takut pukul 10.30 pun tak habis lagi ni. Ya, ada apa-apa persoalan? Saya buka 2 persoalan. Ya, baik. Jadi kalau kata ada persoalan on jemaah ya, nanti kita akan sama-sama soal jawab insya-Allah. Baik, berkaitan tentang tadi kan kita sebut bila dalam berdiri tegak tadi ya, kita takbiratul ihram, mata itu sebaik-baiknya pandang di tempat sujud. Apa dalilnya? Ini antaranya apa yang Nabi buat. Ya, Rasulullah menundukkan kepala baginda, melontarkan pandangannya ke bumi, yakni tempat sujud. Ya, jadi dalam riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim
Ya, disebutkan Nabi dalam sujud, Nabi dalam solat melihat, memandang di tempat sujud. Maksudnya lihat dekat tempat bawah ataupun kita kata dekat tempat sejadah kita. Itu. Ya, jadi janganlah melilau mata kita supaya kita nak hati kita hadir dalam solat dalam keadaan yang khusyuk. Ya, insya-Allah. Baik. Kita tengok pula antara yang lain. Baik, ni antaranya kenapa hikmah. Hikmah kenapa perlunya kita memandang bila kita dalam keadaan yang berdiri tegak, dalam keadaan takbiratul ihram, dalam keadaan yang bila kita baca surah Al-Fatihah sebelum kita nak rukuk tadi, kenapa perlu untuk kita digalakkan untuk kita memandang tempat sujud. Antara yang pertama tadi kita dah sebut, iaitu untuk mendatangkan khusyuk, mendatangkan hati yang khusyuk, fokus dalam solat. Yang kedua apa dia? Untuk hilangkan gangguan-gangguan luar. Contoh tadi gangguan-gangguan luar kita sebut dah tadi. Contoh kan tadi kita ni sebenarnya berjemaah. Ya, kat depan kita nampak pula ada orang pakai baju berwarna-warni contoh. Ada pula orang pakai telekung berkilat-kilat contoh. Kita pun duk tengok, kita duk perhati. Kita dah pandang-pandang tempat lain sehingga kan mengganggu kita dalam solat. Jadi sebab itu digalakkan memandang satu tempat. Itu untuk mengelakkan kita ada gangguan-gangguan luar. Dan yang ketiga apa? Dengan pandangan pada tempat sujud yang ketiga disebutkan dalam kitab ini menimbulkan rasa rendah diri ketika solat. Mestilah kan? Orang yang sombong, cuba tengok. Kalau orang sombong jalan kan macam mana? Muka dia pandang atas, mata dia pandang atas kan? Macam ni. Pandang atas kepala dia, muka dia, mata dia. Sombong. Kan? Tapi dalam solat, adakah kita nak rasa sombong pada Allah? Sedangkan waktu solat itulah kita nak minta pertolongan, minta pengharapan, semua pergantungan semua pada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam solat sepatutnya kita rasa diri kita ini sangat-sangat rendah, sangat hina, sangat bawah. Sebab itu dalam solat, pandanglah tempat bawah supaya menundukkan kita ini merendah diri dalam solat. Kan sebab diri kita ni tak ada apa-apa pun. Sebab itu kita digalakkan memandang bawah. Jangan pandang atas, kepala pula tonggak kat atas. Tidak. Ya. Dan kemudian yang keempat, kenapa perlunya kita pandang kepada tempat sujud, membezakan keadaan orang yang sedang solat dan orang yang tidak solat. Ialah, contoh orang sebelah pun berdiri juga tapi dia tak solat, dia pandang keliling. Tapi kita solat, apa tanda kita solat? Sebab tu kan tengok kadang-kadang kalau orang yang solat dalam keadaan terbuka, contohlah ya, kita tengok daripada jauh pun kita tahu dia solat. Dengan keadaan mata dia pandang ke bawah dalam keadaan tempat sujud, tangan dia dalam keadaan yang bersedia, letakkan tangan di tangan kanan dan kiri, kemudian dekat perut ataupun di atas pusat. Ini antara kita tengok daripada jauh pun kita tahu orang tu tengah solat. Maka itu yang membezakan keadaan orang yang solat dan tidak. Kemudian yang akhir, apa hikmahnya? Menghilangkan rasa sombong pada orang yang sedang solat. Maka ini antara kenapa perlu untuk kita memandang kepada tempat sujud dan dilarang untuk mengangkat muka kita. Apatah lagi semasa solat. Ini antaranya. Baik. Sebelum kita pergi kepada rukun solat yang seterusnya, sebelum kita pergi kepada rukun solat yang seterusnya, iaitu rukun solatnya ini membaca Al-Fatihah, kita habiskan dulu tentang takbiratul ihram ini. Saya rasa sangat menarik pun sebab takbiratul ihram ni pun banyak. Ada persoalan-persoalan yang ramai yang akan tanya, saya yakin persoalan-persoalan yang mungkin tak clear pun, yang berkaitan angkat tangan macam mana, berkaitan letak tangan macam mana, yang berkaitan mata macam mana. Ini pun semua kita akan bincang. Saya rasa untuk malam ni kita habiskan dulu sampai poin yang ketiga, rukun solat takbiratul ihram dulu, insya-Allah. Yang akan datang kita akan sambung poin yang keempat, insya-Allah. Baik. Untuk poin yang ketiga ini baru takbiratul ihram ya, ibu puan-puan muslimat sekalian. Baik. Bila kita sebutkan tadi, pandangan mata perlu pandang kepada tempat sujud. Baik itu, berdiri dan pandangan mata pandang tempat sujud. Kemudian, ada pula persoalan macam mana kalau kita solat dalam keadaan mata kita pejam, memejam mata ketika solat, apa hukumnya? Baik, ijtihad ataupun ijma' ataupun disebutkan para ulama menyebutkan, setengah ulama mengharuskan dengan mengatakan bahawa bila kita solat dengan tutup mata, ianya boleh menghadirkan khusyuk. Kita boleh fokus, kita khusyuk dalam solat. Diharuskan, tidak ada masalah. Manakala ada pula ulama mengatakan makruh. Antaranya ada juga beberapa ulama dalam pada mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan makruh.
Maka apa yang sebab makruh ni? Kenapa ulama kata makruh ni? Sebab ini antaranya ya, ulama kata kalau solat dalam keadaan tutup mata, kita tak sedar apa yang akan berlaku di sekeliling. Contoh kita tengah solat, tapi mungkin ada bahaya yang datang ya, sebab kita solat tutup mata, khusyuk, leka ataupun kita kata fokus tadi ya. Bila ada bahaya, contoh ada binatang berbisa, binatang buas ataupun orang-orang yang bahaya datang, kita tidak sedar. Jadi inilah yang menjadikan dia makruh, kerana perkara tadi dalam keadaan kita tidak sedar, ia boleh mendatangkan mudarat atau bahaya. Ini dalam konteks yang disebutkan oleh ulama yang menyebutkan makruh. Yang kata harus itu boleh, tak ada masalah kalau itu mendatangkan khusyuk dan fokus. Jadi tengok ya, maka disebutkan juga ya, kalau katalah orang kata, alah tapi kalau saya buka mata pun boleh khusyuk, macam mana? Silakan. Ya, sebab tu ada ulama antaranya menyebutkan kalau dengan membuka mata tak mengganggu pun fokus atau khusyuk seseorang itu untuk solat, maka silakan, tidak ada masalah. Baik. Ya, dan apa lagi ya, kalau disebutkan kalau dia merasakan dia solat dalam keadaan mata terbuka pun boleh khusyuk, maka mata terbuka itu lebih baik daripada dia tutup mata. Sebab tadilah kita bincang takut ada benda-benda bahaya, mudarat yang datang tanpa kita sedar. Ya, itu antaranya disebutkan oleh ulama fiqh, ya, ulama fiqh. Baik. Ada juga disebutkan dalam ini ya, menurut Imam An-Nawawi Al-Mukhtar annahu la yakrahu idza lam yakhaf dararan li'annahu yajma'ul khusyu' wa hudur al-qalbi wa yamna'u min irsalin nazwi wa tafriqiz zihni. Pandangan yang terpejam ketika solat ya, sekiranya dibimbangi datangnya bahaya. Kerana dengan memejam mata itu, maka seeloknya kita kita buka lah, maksudnya kalau kita tutup mata tu ada bahaya datang, seeloknya kita buka lah, maksudnya kita tidaklah memejam mata ketika solat ya. Begitulah disebutkan. Ya, tetapi seandainya kalau dia yakin, contoh kita solat kat rumah kan, dalam bilik kita yakin tidak ada apa bahaya. Ya, kita yakin dalam keadaan itu tidak ada apa perkara yang bahaya, tak ada binatang buas dan sebagainya, dan kita rasa memilih untuk menjam mata itu lebih khusyuk dan fokus, tidak ada masalah juga menurut kata ulama. Baik, itu antaranya. Baik, kita terus kepada mengangkat tangan semasa takbiratul ihram. Ya, innahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa min qabihi adaf tadhas salah. Ya, riwayat Muslim, mankibihi idhaf tadhas salah. Nabi SAW mengangkat kedua-dua tangan baginda ke aras bahunya apabila memulakan solat. Ya, jadi tengok, bila mengangkat tangan semasa takbiratul ihram, ya, bagaimana untuk kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ada orang yang dia angkat tangan sampai parah bahu begini. Ada orang yang sampai parah telinga. Ada orang yang angkat lagi sampai begini. Macam mana keadaan yang disebutkan ya, Nabi tatkala mengangkat tangannya, baginda menegakkan jari-jarinya dan tidak membuka luas dan tidak pula menggenggamnya. Maksudnya apa? Tidak pula menggenggam begini ataupun begini ya. Tidak pula terlalu menggenggam ataupun tidak terlalu membuka luas. Begini pula kan. Kadang-kadang ada pula kita nampakkan orang Allahu Akbar, tangan dia macam ni. Buka besar. Ada pula yang terlalu menggenggam macam ni sangat pula. Kan kita nampak menggenggam sangat pula. Ya, maka dalam hadis disebutkan Nabi tatkala angkat tangan tidak membuka secara luas begini ataupun tidak menggenggam secara begini sangat ya. Jadi bagaimana maka untuk dilihatkan ketika baginda Nabi secara apa, tidak menggenggam sangat, tidak pula membuka sangat, maka secara selesa lah ya, secara selesa bila mengangkat tangan tadi ya. Baik, dalam pendapat ulama mengatakan apa, bahawa ibu jari paras bawah cuping telinga ya, ibu jari paras bawah cuping telinga. Maka ketiga-tiga cara yang disokong dalam hadis ya, ada yang menyebutkan tadi kan kita sebut ada yang paras bahu, ada yang paras telinga, ada yang dekat ibu jari paras bawah telinga juga ya. Maka kalaulah, sebab itu kita sebut ni, ini benda-benda yang bukanlah rukun ya. Sebab itu kena jelas. Ada pula yang bergaduh, berselisih faham. Ya, orang tu angkat tangan macam ni, orang tu angkat tangan macam tu. Kita kena jelas. Ya, benda-benda ini angkat tangan, takbiratul ihram itu yang rukun. Tapi angkat tangan, cara angkat tangan itu ya, kalau ada orang berbeza-beza itu tidaklah sehingga ianya itu membatalkan solat.
kalau dia tidak melampau-lampau. Contoh melampau-lampau, dia angkat tangan tinggi sangat pula. Angkat tangan rendah sangat pula sampai ke pinggang. Angkat tangan tinggi sangat pula atas lebih kepala. Itu melampau-lampau, itu tidak dibenarkan. Ya, kalau kita kata ini, bagaimana angkat tangan? Angkat tangan kalau ada orang yang bawah sikit sini, atas sikit sini, atas sini sikit, itu tidak ada masalah. Ya, menurut kata ulama, ya, sebab yang rukunnya adalah kita sebut tadi, dalam keadaan tangan, kedudukan tangan ini tidak sebab ada beberapa pilihan, ya, maksudnya di sini mengangkat tangan beberapa keadaan, ya. Sebab itu kita balik tadi ikut keselesaan, ya. Bagi lelaki bolehlah dibukakan sedikit tangannya tadi, ruang tangan. Kita sebutkan sekali lagi, untuk perempuan kita rapatkan ruangan tangan kita supaya tidak terlalu longgar, tidak terlalu terbuka. Itu perlu kita jaga. Baik, dan antara lain, ya, subhanallah, ya, mendakap tangan ketika berdiri. Baik, tadi kita sebut tentang angkat tangan waktu Allahu Akbar, waktu takbir. Ya, kita kena tahu dengan jelas, bahawa Allahu Akbar itu adalah rukun qauli. Ya, dan seterusnya untuk akhir, sebelum saya serahkan kepada puan syuhada, ya, dah 10-11 dah insya-Allah, ya. Ini yang akhir lah insya-Allah untuk malam ni. Ya, antaranya mendakap tangan. Mendakap tangan maksudnya letak tangan, ya, dekat paras mana. Ada orang letak paras dada, ada orang letak paras perut, ada orang letak paras pinggang. Mana yang lebih baik? Kita lihat ini apa disebutkan dalam hadis. Ya, baginda Nabi meletakkan tangan kanannya di atas permukaan tangan kirinya dan pergelangan dan awal lengan. Maksudnya bagaimana? Macam inilah, ya. Pergelangan disebutkan dalam hadis, meletakkan tangan kanan di atas permukaan tangan kiri dan pergelangan. Begini, macam ni, ada orang letak macam ni. Kan ada orang letak lebih sikit, ada orang letak lebih sikit. Yang dalam hadis ini sebutkan Nabi buat begini. Dia letakkan dekat tangan kiri dia. Nampak tak, ya, saya buat ni, ya, dalam video ni, nampak tak? Begitu, ya. Maka itu lagi, sesungguhnya Ibnu Mas'ud menyebutkan, sesungguhnya Nabi lalu di sebelahku ketika aku solat, tatkala itu aku meletakkan tangan kiriku di atas tangan kanan, maka Nabi membetulkan lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Itu tangan kanan letak atas kiri. Ya, Nabi betulkan Ibnu Mas'ud, ya, cara solat ataupun cara dakapan tangannya. Baik, kita tengok lagi apa disebutkan dalam hadis ini. Okey, sesungguhnya Nabi meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan yang lain dan diletakkan di bawah pusat. Ya, baik. Sebab itu, kalau kita lihat pula dalam beberapa pandangan, ya, berdakap tangan meletakkan dada, ya. Sebab itu kita sebut kan, ada orang letak kat atas dada, ada orang letak tinggi sangat kat dada, ada orang letak dekat perut, ada orang letak kat pusat, ya. Baik, yang lebih baik adalah apa? Kalau kita lihat bagaimana Imam ataupun Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Asy-Syafi'i menyebutkan berdakap tangan dan meletakkan di antara dada dan pusat. Maksudnya tidak terlalu atas. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i menyebutkan tidak terlalu atas dan tidak pula terlalu bawah. Di tengah-tengah itu ataupun selesa kita itulah lebih baik. Ya, selesa itu lebih baik. Sebab itu kalau saya boleh tunjuk, saya rasa kena berdiri lah sikit kau, ya. Ya, maksudnya nampak tak, ya? Kalau menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i, tidak terlalu atas, tidak di dekat dada, tidak pula terlalu bawah dekat pinggang. Ya, maksudnya dalam kitab ini menyebutkan di antara tengah-tengah. Ya, di antara tengah-tengah. Maksudnya di situ, di tengah-tengah. Itu lebih baik, ya, menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau ada orang buat, batal ke tidak? Sebab itu kita berbalik tadi, benda-benda ini tidaklah sehingga membatalkan solat. Kan jelas, tidak pula membatalkan tangan, kedudukan tangan waktu itu tidak membatalkan solat. Cumanya kita kata tadi, kita nak solat yang berkualiti macam mana yang Nabi buat. Ya, jadi moga-moga bila kita buat itu tadi, ya, buat dalam keadaan kita nak tiru cara bagaimana Nabi solat. Maka kita lihat pula tadi, ya, mazhab Imam Asy-Syafi'i menyebutkan itu antara cara ataupun kaedah yang terbaik. Jadi wallahu a'lam bisawab. Jadi next kita punya usrah, insyaAllah kita akan masuk kepada rukun berkaitan tentang surah Al-Fatihah. Ya, nanti kita bincang macam mana baca ta'awuz, macam mana dengan isti'azah ataupun bacaan basmalahnya, apa yang perlu disebut ataupun tidak perlu disebut dan sebagainya. Itu benda-benda yang kita akan bincang juga dalam bab yang keempat ataupun poin yang keempat dalam rukun solat, iaitu surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah
Ya, ada juga berkaitan tentang menyebut perkataan ataupun kalimah amin selepas daripada surah Al-Fatihah dan sebagainya. Itu juga kita akan bincangkan next usrah kita insya-Allah. Wallahu a'lam.